Jadi makna Kiai dah buka pada kita tentang siapa ahli hadis, dan juga kita dah pergi ke arah yang lebih luas, iaitu rupanya daripada ahli hadis imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Hanabilah jadi ada dua, Fudalat dengan Ghulat, yang mana Ibn Taymiyah salah satu imam yang dikatakan Ghulat Hanabilah. Jadi di Malaysia, Ustaz dah datang di Malaysia secara melibatkan diri dalam dakwah dan sebagainya, dan Ustaz pun dah terlibat dengan so-called ahli hadis di Malaysia lah. Wujudkah ahli hadis di Malaysia? Ramai yang mendakwa diri mereka ni ahli hadis ataupun ahli asariyah dan sebagainya. Benarkah akidah yang mereka praktikkan itu sebenarnya akidah ahli hadis seperti ulama-ulama hadis dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Terima kasih kepada Ustaz Azhar, kepada rakan-rakan panelis sekalian. Sebenarnya saya rasa ada seorang lagi panel yang kena ada dengan kita, tetapi saya rasa dia agak susahan untuk sampai ke sini. Dia duduk bukan di Semenanjung, tapi di Malaysia. Dr. Omar Muhammad Noor. Ya, betul, betul. Ini bagi saya adalah bidang beliau. Tapi idza ghabal ma sahat tayammum. Kita tayammum pada dia dah. Dia sepatutnya ada. Tapi tak apa. Kita usaha apa yang kita termampu, insya-Allah. Kalau cerita pasal ahlul hadis dekat Malaysia ini, ahlul hadis di mana-mana ada sebenarnya. Kan? Tetapi yang menjadi perbahasan kita adalah ahlul hadis yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ahlul hadis Mu'tazilah, ada ahlul hadis liberal, ada ahlul hadis Syiah, ada ahlul hadis bermazhab-mazhab yang berbeza-beza. Tapi ahlul hadis yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita masih meragukan lagi. Kenapa meragukan? Terdapat kelompok yang mengaku mereka ahlul hadis. Tetapi apabila kita teliti akidah yang mereka sokong ataupun mereka bawa ataupun mereka pertahankan, kita lihat dia tidak sama dengan akidah Fudalaul Hanabilah, bahkan cenderung kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah Cenderung kepada pemikiran Ibn Taymiyah. Bila bahas isu tafwid contohnya, kan? Tafwid yang mereka bawa adalah versi Ibn Taymiyah, iaitu tafwidu al-kaifiyah, bukan tafwidul makna. Mereka kata mereka tahu makna, tapi kaifiyah tak tahu. Bila bahas isu syirik, tauhid, juga cenderung kepada tauhid 3. Ibn Taymiyah. Bila bahas isu khalqul Quran contoh, yang diambil juga adalah pandangan Ibn Taymiyah. Ya. Tetapi walaupun Ibn Taymiyah sebenarnya mengatakan bahawa huruf Al-Quran itu adalah hadis. Ini hakikat yang ramai Salafi tak tahu. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa huruf-huruf Al-Quran itu, rangkap Al-Quran itu, nazam Al-Quran itu adalah hadis. Dan di dalam istilah kita adalah makhluk. Ya. Tetapi sangkaan mereka, Salafi yang dibawa oleh Ibn Taymiyah ini adalah Quran itu ghair makhluk. Bagi kami, kalau ikut apa yang Ibn Taymiyah kata, sebenarnya dia mengatakan Quran itu makhluk. Sebenarnya, mengikut istilah kita. Tapi dia tak guna istilah makhluk, dia guna istilah hadis. Karena membezakan antara hadis dan makhluk. Betul. Bagi dia, hadis itu sesuatu yang tercipta di dalam zat Allah. Makhluk itu sesuatu di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh berlaku hadis pada Allah Ta'ala. Boleh berlaku hadis dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hululul hawadis fi zatillah itu bagi Salaf tak pernah cakap macam tu. Salaf tak pernah cakap. Ijma' Ahlussunnah maupun bukan Sebab Ahlussunnah. itu ini mazhab Taimiyah ni. Kita kena popularkan istilah mazhab Taimi, dan kita kena pisahkan salaf dengan Taimiyun ataupun Taimiyah. Dan mereka juga harus gentleman enough, be frank, kan? Kalau kamu menjadikan dia sebagai tokoh mazhab kamu, sebutlah kami Taimi. Betul tak? Dan kamu sendiri tahu ada pandangan-pandangan Ibn Taymiyah yang tidak selari dengan pandangan salaf. Kan? Contoh, kan Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Kan? Hadis tersebut bagaimana Ibn Taymiyah mentakwilkannya. Nak belajar takwil, tak payah belajar dari Asy'ariyah, belajar takwil daripada Ibn Taymiyah. Bagaimana dia menetapkan ada hawadis la awwalalah ataupun qidam nau'i. Beritahu kami mana salaf yang bawa pemikiran seperti itu. Ahli hadis pun tak ada seorang. Ahli hadis pun tak bawa benda tu. Itu falsafah. Itu falsafah. Betul. Itu falsafah. Jadi siapa yang ikut Aristotle sebenarnya kan? Kita kena tanya soalan itu. Baik. Ramai yang tadi Ustaz tanya, ramai yang dakwa diri mereka sebagai askariyah atau ahli hadis. Benarkah mereka praktik? Kita dah tunjukkan tadi tidak. Cuma Ustaz Nur Hidayat dah cerita panjang berkenaan dengan ahlul hadis tadi. Saya nak bawa satu mungkin kejutan lah
kepada kawan-kawan salafi kita. Sebab bila sebut ahlul hadis, mereka kata, oh kami ahlul hadis, kamu Asy'ariyah. Macam saya kata tadi, berlaku pemisahan. Maksudnya Asy'ariyah tu bukan ahlul hadis. Hakikatnya adalah bila disebut ahlul hadis, yang pertama keluar sebenarnya Asy'ariyah. Ya. Khususnya bila kita lihat selepas zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bila sebut ahlul hadis, humul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Betul. Cumanya ahlul hadis ni Asy'ariyah ni adalah nuzaru ahlul hadis yang disebut oleh Ibn Fura. Ibn Fura mengatakan bahawa Asy'ariyah ini, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita adalah memperjuangkan hadis Nabi SAW, tetapi dengan pendekatan nazar. Dia ada ruwatu ahlul hadis, ada nazar ahlul hadis. Kan? Dia pendekatan, bukan usul berbeza. Ini orang kena faham. Ada orang menganggap apabila strategi berbeza menunjukkan manhaj itu berbeza. Tidak. Usul mazhab sama, tapi ada yang memilih untuk tidak berdebat, ada yang memilih untuk berdebat. Hanya kerana A berdebat, B tidak berdebat, adakah mereka berbeza mazhab? Tidak. Berbeza strategi, tetapi usul mazhab itu sama. Izinkan saya menyebut nama-nama ulama-ulama hadis. Boleh. Selepas zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Supaya mereka-mereka yang nak belajar hadis ataupun pernah belajar hadis, saya ingatkan kembali siapakah tokoh-tokoh ini. Dia nampak nama tu bila belajar hadis, tapi dia tak sedar tu Dia tak Asy'ariyah. sedar. Kalau bukan Asy'ari, Maturidi. Kan? Dan kalau bukan Asy'ari, bukan Maturidi pun, mereka bukan Taimi. Mereka bukan Taimi. Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Hafiz Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Okay? Siapa lagi? Abul Qasim Ibn Asakir, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Asy'ari. Al-Ash'ari. Lawan Ibn Mandah. Nu'aim. As-Sam'ani. Kita boleh masukkan As-Sabuni juga. Sabuni. Itu nanti Anda ada bentang Sabuni Asy'ari. Sabuni Asy'ari. Oh, malah tu. ada banyak di internet. Ibn Al-Qattan, Al-Qadi Iyad, Ibn Salah, Al-Hafiz Al-Mundhiri, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafiz Al-Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani, the prince Ibn of Kathir. Ibn Kathir, Ibn Munayyir, Ibn Battal. Batal Al-Maliki. Kemudian kebanyakan pensyarah-pensyarah Sahihain, pensyarah-pensyarah Sunan, Al-Hafiz Al-Iraqi dan anaknya Abu Zur'ah, Ibn Jama'ah, Badruddin Al-Aini, Al-Hafiz As-Salah Al-Alai, Al-Imam Ibn Al-Mulaqqin, Syekhul Islam Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Hafiz Al-Zahabi. Okey, kita sertakan Al-Zahabi. Al-Zahabi itu Dia bukan Taimi. bukan Taimi, betul. Dia mengkritik Ibn Khuzaimah. Betul. Walaupun dia anak murid Ibn Taymiyah. Bahkan dalam bayan Zaghrul Ilm dia kritik Ibn Taymiyah. Oh ya. Al-Zahabi. Dalam bayan Zaghrul Ilm. Oh ya, betul. Dia Tapi kritik Ibn Taymiyah. ada yang Ada yang menafikan lah. menyaksikan. Menafikan. Sebenarnya itu Nisbah. sabit lah. Ya. Sabit itu karangan. Ada yang menafikan. Cuma kita lihat manhaj dia. Manhaj. Bagaimana dia melihat takwil. Dia ada kalam-kalam mufawwid. yang dia mufawwid. Ya, jelas. Dia mufawwid. Dan dia mengkritik Ibn Khuzaimah, pemilik kitab Tauhid, sebagai mengatakan bahawa dia mughalin fil ithbat. Dia melampau di dalam ithbat. So ada kategori orang mengatakan Az-Zahabi ahlul hadis, Ibn Khuzaimah pun ahlul hadis. Tapi lihat, di kalangan ahlul hadis juga terdapat perbezaan dan kritikan. Kita tak habis lagi senarai. Al-Hafiz Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, Al-Hafiz Ibn Kathir. Walaupun Ibn Nasiruddin Dimashqi ada puji Ibn Taymiyah. Ada Tapi puji, dia ya. bukan. Dia bukan. Dia bukan. Al-Wafir. Ya. Dia sebenarnya kita nak baru kata puji Ibn Taymiyah. Anda rasa anda baru puji Ibn Taymiyah tadi. Tak, ini yang orang-orang Orang tak Wahabi- perasan, Ini ha. orang-orang Wahabi guna hujah. Maksudnya dia ada puji, so dia Taimi. Nampak tak? Macam ada orang puji Muhammad bin Abdul Wahab. Macam saya pernah debat dulu. Duk bawa kalam orang duk puji Muhammad Abdul Wahab. Tak mesti dia setuju. Pujian bukan makna bersetuju dengan pegangan atau perjuangan dia. Manhaj Asy'ariyah mengajar kita supaya mengiktiraf Insaf. sahibul khair fi khairi. Betul tak? Yang baik, yang betul kita sepakat dan kita setuju. Min barokatil ilmi al-insafu. Nah. Jadi kalau sudah tidak berlaku insaf, kita tidak diberi ilmu berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab insaf tu Ustaz ada iman dengan kita ni. Kalau tak insaf kita perang nanti. Sada iman akan melibas nanti. Kita melambung je. Lambung kita tunduk. Makanya gini Ustaz, yang Ya.
dalam takrid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Ar-Raddul Wafir, itu beliau mengatakan kurang lebihnya hendaklah ada rojul yang akil, yang punya akal, yang cerdas untuk menghimpun kalam-kalam fatwa Ibnu Taimiyah yang sesat, yang bercanggah dengan ijma dan lain-lain, kemudian dibantah untuk nasihat kepada muslimin muslimat. Ini yang tidak diviralkan. Bahwa Imam Ibnu Hajar memang mengiktiraf keilmuan daripada Ibnu Taimiyah. Tapi mereka ramai juga yang tak tahu bahwa Imam Ibnu Hajar juga mendorong orang-orang yang cerdas untuk menghimpun kalam-kalam Ibnu Taimiyah untuk dibagi tahu kepada masyarakat muslimin bahwa ini perkataan yang silap dan jangan diikuti. Dari riwayat yang paling sahih berkenaan dengan Ibn Taimiyah dari murid-muridnya sendiri. Betul tak? Ya, betul. Tapi masalah mereka ni, Al-Mizzi, mereka lompat Al-Dhahabi. dan tidak mahu melihat dan tidak mahu menilai kembali. Jadi anak murid dia antaranya adalah Ibnu Qayyim, Al-Mizzi, Ibnu Katsir, Az-Zahabi. 3 yang lain tak ikut dia. Betul. Ibnu Qayyim seorang yang tinggal. Tak boleh sahkan benda tu? Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Tapi Ibnu Abdul Hadi itu dalam akidah kurang populer dia. Tak, nama Kurang popular. dia orang pun tak guna nama tu. Salafiyah pun tak guna nama tu. Tak guna. Memang kurang populer lah dalam akidah beliau. Siapa yang popularkan Ibn Taimiyah kembali? Muhammad bin Abdullah. Itu pun kita kena cerita nanti. Tapi Ustaz izinkan Ana. Sila. Mungkin ada orang yang akan berkata, macam mana kita nak menilai kritikan para ulama ni pada satu sama lain. Contoh. Kita ambil pengalaman ahlul ra'yi dengan ahlul hadis tadi yang Ustaz dah timbulkan. Kita tak dapat nafikan bahawa Imam Ahmad ada kalam-kalam yang keras ke atas Imam Abu Hanifah. Ini riwayat-riwayat yang sahih. Apa yang dia kata? Mazilna nal'anu ahlul ra'yi wa yal'anunana hatta ja'a Syafi'i fajama'a bainana atau famazzaja bainana. Bagi anak ini adalah satu period sejarah yang sangat penting, yang besar pengajaran untuk kita. Imam Ahmad apabila memenai Imam Abu Hanifah kerana manhaj yang kelihatannya berbeza, berlaku sedikit kalam-kalam yang keras daripada kedua-dua manhaj ini. Tetapi bila datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa yang Imam Syafi'i buat? Dia bukan mengambil kalam Imam Ahmad sahaja dan melihat ni sebagai hitam ataupun putih, ataupun melihat kalam Imam Abu Hanifah atau Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, guru dia, sebagai hitam atau putih. Apa yang Imam Syafi'i buat? Dia buat gabungan. Di situ timbul usulul fiqh. Dan usulul fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah menggabungkan nas dengan akal. Dan kenapa rata-rata Asy'ariyah adalah Syafi'iyah? Sebab manhaj dia sama. Dalam memahami fiqh, dalam memahami akidah. Maksud dia gabungan nas dengan akal manusia. Jadi manhaj ini kita belajar. Hanabilah yang datang selepas itu tidak menukil pendirian Imam Ahmad tentang Imam Abu Hanifah. Kenapa? Sebab mereka juga berlaku proses evolusi. Mereka tersedar juga, kita perlulah sebenarnya akal ni. Dan di kalangan ahlul ra'yi kita pun perlu mensabitkan dalil-dalil kita ni. Jangan sebarang menggunakan spekulatif reasoning saja. Jadi tokoh yang seperti Imam Syafi'i yang datang kemudian adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi ramai di kalangan ahlul yang mengaku sebagai ahlul hadis ni masih terperangkap dalam fasa sejarah itu. Iaitu Imam Ahmad mengkritik ahlul ra'yi. Jadi bukankah sudah disatukan selepas itu? Begitu juga awal-awalnya Imam Syafi'i ada kalam-kalam yang agak keras kepada ahlul kalam sebagai disiplin yang diwakili oleh Mu'tazilah. Tetapi selepas itu berlaku rekonsiliasi yang sama. Kemudian hari, so fasa kedua, kita kata 2.0, Ahli Sunnah 2.0, berlaku rekonsiliasi akal dengan nas kembali. Jadi kenapa hari ini kita nak patah balik ke situ? Dia macam dia nak patah balik pada Al-Quran hadis saja tu. So ini sudah membelakangkan pembelajaran yang telah dilalui oleh ulama. Pembelajaran yang sangat berharga. Sebab ulama pun berlaku proses evolusi. Tengok Imam Syafi'i melalui fasa-fasanya daripada Iraq, lepas tu akhirnya bila di Mesir fatwanya berubah sebab dia melihat keadaan sekeliling, konteks yang berbeza, maka fatwa dia berubah. Begitu juga. Tapi bagi yang menganggap bahawa agama ni, semua daripada aspek agama ni terpahat di atas batu, tidak boleh berlaku perubahan, beku, kaku, maka akan terus berlaku persikataan seperti ini. Dan ahlul hadis itu juga berlaku proses evolusi. Itu yang saya nak tekankan. Dan akhirnya telah diwakili majoritinya oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah.
Di ahlul hadis bukan berbeza dengan jalan Asy'ariyah Maturidiyah, tapi ahlul hadis diwakili majoritinya oleh al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Allahu a'lam.